Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Atira Aminuddin. Seorang lelaki warga asing ditemukan maut dipercayai terjatuh dari tingkat 16 sebuah kondominium semasa melarikan diri daripada dicekuk polis. Lelaki tersebut bertindak demikian selepas kediamannya diserbu kerana disyaki menjadi lokasi aktiviti pengedaran dadah. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6 petang semalam di Batu Uban. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Razlam Abdul Hamid, ketika serbuan dipercayai terdapat 3 suspek berada di dalam rumah tersebut. 2 berjaya diberkas, manakala seorang lagi ditemukan maut akibat jatuh ketika melarikan diri. Polis turut menemui sejumlah dadah jenis ekstasi dan syabu dalam rumah terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes suspek yang maut pula diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB berharap kerajaan dapat menyumbang dana kepada projek naik taraf Pusat Latihan Pertanian bagi Orang Buta Taman Harapan di Temerloh yang dijadual siap pembinaannya tahun ini. Presidennya Tan Sri Tengku Azlan Sultan Abu Bakar berkata, usaha itu perlu dilaksana berikutan bangunan sedia ada telah dibina semenjak 1957. Katanya, ia kini menjadi antara 3 pusat pertanian terpenting bagi OKU penglihatan di dunia selain di Gujarat, India dan Bandung, Indonesia. MAB akan menambah skop latihan kepada golongan OKU penglihatan termasuk yang berkaitan ICT. Pusat berkenaan kini menawarkan latihan pertanian serta pembuatan produk kraft. Beliau ditemui pada majlis sambutan ulang tahun ke-72 MAB yang dirasmikan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Ibu Negara. Situasi banjir di Segamat Johor semakin pulih dengan hanya 19 penduduk terjejas daripada 5 keluarga masih ditempatkan di sebuah PPS setakat 11 pagi tadi. Tinjauan situasi di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran menepati beberapa sungai berada pada paras bahaya yang menunjukkan tren meningkat iaitu Sungai Johor di Kota Tinggi Johor, Sungai Kedah Kota Setar Kedah dan Sungai Arau Perlis. 17 jalan ditutup akibat banjir, jambatan rosak dan cerun runtuh, antaranya Jalan Boh di Cameron Highlands Pahang dan Jalan Lingkaran Kahang Barat di Keluang Johor. Lebuh Raya Kuantan Segamat di Pekan Pahang pula dijangka ditutup sehingga 28 Januari akibat jalan mendap dan Jalan Raya Timur Barat di Hulu Perak buat masa ini hanya dibuka satu lorong akibat cerun runtuh. Lebih 1 juta penganut agama Hindu dan pelancong dijangka membanjiri Pulau Pinang sempena perayaan Taipusam yang bakal disambut Khamis ini. Sambutan 3 hari bermula Rabu ini turut membawa kelainan apabila buat julung kalinya. Kedua-dua pedati iaitu pedati emas dan pedati perak akan berarak bersama sebagai tanda perpaduan. Selain itu, sebanyak 150 tanir pantal atau kemah pengedaran makanan dan minuman percuma turut didirikan di sepanjang laluan perarakan ke kuil. Taipusam bukan sahaja disambut oleh penganut Hindu tetapi turut diraikan bangsa lain selain menjadi tumpuan pelancong asing. Mereka yang terlibat juga diminta supaya tidak melakukan perkara yang boleh mencemarkan upacara keagamaan. Orang ramai terutama bagi mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas disaran memakai pelitup muka selain digalakkan untuk datang lebih awal. Lebih 400 keluarga di Perlis terima sumbangan menerusi program Cakna Kasih sepanjang tahun lalu. Ia bagi meringankan beban golongan asnaf, anak yatim, pesakit terlantar dan mangsa bencana. Sumbangan yang disalur Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Senang itu berupa baku makanan, barangan penjagaan diri, kerusi roda dan wang tunai. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senang, Marzita Mansor, bantuan diberi mengikut keperluan dan keadaan semasa setiap keluarga. Pihaknya menyasarkan lebih banyak keluarga menerima pelbagai bantuan secara berkala tahun ini. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.